Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, bertemu kita sekali lagi pada kelas reka bentuk teknologi hari ini. Okey. Minggu ini kita akan masuk tajuk baru iaitu unit 3, asas reka bentuk pengatur caraan. Tajuk kecil kita hari ini, struktur kawalan pilihan dan kawalan ulangan dalam pengaturcaraan. Baik, topik pengaturcaraan ini adalah kesinambungan daripada tajuk pengaturcaraan yang kamu telah belajar pada tahun 4. Okey, tahun ini kamu akan belajar lagi tentang pengaturcaraan dengan lebih lanjut, ya. Baik, kita lihat apakah topik kita pada hari ini. Standard pembelajaran kita pada hari ini 6.3.1 iaitu menyatakan struktur kawalan pilihan dan ulangan dalam pengaturcaraan. Okey, ini bermaksud cikgu nak kamu mencapai objektif iaitu dapat memahami maksud struktur kawalan pilihan dan ulangan. Kemudian kamu juga perlu mengetahui apakah reka bentuk struktur kawalan pilihan dan ulangan. Okey, kamu boleh rujuk dalam buku teks muka surat 40. Okey, sebelum kita belajar lebih lanjut tentang struktur kawalan pilihan dan ulangan, okey, cikgu nak ulang semula apakah maksud apa itu pengaturcaraan. Sepatutnya kamu dah tahu pada tahun 4 ya apa maksud pengaturcaraan. Baik, pengaturcaraan ialah set arahan yang telah disetkan untuk mengarah komputer melakukan tindakan. Maksudnya ada arahan untuk arahkan komputer. Komputer bermaksud mesin. Bukannya sekadar komputer laptop ataupun komputer yang kamu gunakan untuk buat kerja, ya. Iaitu dia adalah mesin untuk melakukan tindakan. Tindakan adalah kerja. Contoh di sini, okey, contoh komputer itu laptop. Kerja dia untuk apa? Untuk type surat, untuk melayari internet. Okey, ataupun peranti. Peranti ni maksudnya telefon, tab. Okey, sama juga. Dia setkan arahan pada komputer iaitu peranti, mesin, telefon untuk lakukan tugas dia. Tugas dia untuk apa? Untuk membuat panggilan telefon, untuk menghantar mesej, untuk melayari internet. Itu tugas dia. Ataupun mesin ATM. Mesin ATM ni kamu boleh lihat di dalam bank, stesen minyak, pasar raya. Tugas dia untuk apa? Keluarkan duit, masukkan duit. Okey. Jadi itu adalah pengaturcaraan. Maksudnya set arahan yang kita telah arahkan mesin itu untuk melakukan kerja. Baik, sekarang maksud struktur kawalan pilihan dan struktur kawalan ulangan. Okey, struktur kawalan pilihan adalah satu langkah yang mempunyai dua atau lebih set tindakan. Maksudnya tadi pengaturcaraan dia bukan hanya satu, dia ada dua ataupun lebih arahan untuk dilakukan pelbagai tindakan. Macam-macam kerja. Okey, untuk struktur kawalan ulangan dia hanya ada satu set tindakan sahaja. Okey, dan kerjanya hanya satu juga. Okey, kerja yang sama dia akan lakukan berulang-ulang sehingga syarat tersebut dipenuhi. Okey, baik, kita tengok pula apakah contoh-contoh struktur kawalan pilihan dan ulangan. Okey, kita lihat dulu ada 3 jenis struktur kawalan pilihan. Yang pertama, pilihan tunggal. Tunggal maksudnya ada satu sahaja. Yang kedua, dui pilihan. Maksudnya ada dua pilihan.
Yang ketiga, pelbagai pilihan. Ini ada lebih daripada 2. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan 3 jenis struktur kawalan pilihan ini? Ya, ini adalah contoh reka bentuk struktur kawalan pilihan. Okey, kita lihat pilihan tunggal dahulu. Pilihan tunggal ni, cikgu percaya dekat rumah kamu ada mesin pengisar makanan atau dalam bahasa Inggeris dia blender. Kalau tak ada blender pun mak kamu mesti ada lesung batu. Ini adalah struktur kawalan pilihan tunggal. Tunggal maksudnya dia ada satu kerja je. Kerja dia mengisar makanan, menghancurkan makanan. Set arahan dia telah setkan dalam sistem komputer dia, dalam mesin dia. Kamu tekan je satu butang, arahan dia kisar makanan. Itu saja yang dia lakukan, kisar makanan. Contoh yang kedua adalah dui pilihan. Dui pilihan ni contoh mesin air kowe. Dalam mesin ni ada set arahan iaitu sama ada air panas ataupun air sejuk. Kamu nak minum air sejuk, kamu tekan switch di butang air sejuk, keluarlah air sejuk. Itu kerja dia, dia keluarkan air sejuk. Ataupun kamu nak minum air panas, dia akan keluarkan air panas. Jadi dia ada 2 kerja sahaja. Sebab tu dia diberi nama dui pilihan. 2 kerja sahaja. 2 set arahan sahaja. Kemudian, yang ini adalah struktur kawalan pilihan pelbagai. Pelbagai maksudnya dia ada banyak arahan dan dia ada banyak kerja dia perlu buat. Contoh mesin ATM yang cikgu sebut tadi. Mesin ATM ni dia ada banyak arahan. Kamu lihat kat sini dia ada banyak butang arahan dekat sini. Sama ada di skrin komputer, dia touch screen arahan dia ataupun kamu boleh rujuk pada butang-butang yang ada pada mesin ATM. Apa arahan, apa kerja yang mesin ATM ni buat? Sama ada dia keluarkan duit ataupun dia boleh masukkan duit ataupun dia boleh bayar hutang-hutang melalui mesin ni, bil ke, bayar bil ke, ataupun dia boleh keluarkan penyata untuk tunjukkan kamu berapakah baki duit yang kamu ada dalam bank. Sebab tu dia dikategorikan sebagai struktur kawalan pilihan pelbagai. Maksudnya ada banyak arahan yang dia boleh terima, ada banyak kerja yang dia boleh lakukan. Cikgu harap kamu faham ya. Baik, seterusnya struktur kawalan ulangan. Ulangan ni maksudnya dia akan melakukan satu saja jenis kerja yang berulang-ulang. Iaitu selagi ataupun while. Dalam bahasa Inggeris kita panggil while. Selagi itu maksudnya dia akan berulang-ulang selagi kita nak dia buat kerja. Contohnya kenderaan bomba. Kenderaan bomba dia ada bunyi siren. Ni yang warna biru ni. Bunyi siren dengan lampu yang berkelip-kelip. Itu saja tugas yang dia telah arahkan. Contoh rumah terbakar. Kalau rumah terbakar tu di Batu 4. Kenderaan bomba dari Balai Bomba Teluk Kemang. Dia akan datang ke rumah yang terbakar tu. Sepanjang perjalanan dia akan bunyikan siren dan lampu siren itu berkelip-kelip. Hanya itu saja yang berulang-ulang. Sama juga seperti lampu isyarat. Dia akan bertukar setiap 2 minit berulang-ulang. Sekejap lampu merah, sekejap lampu kuning, sekejap lampu hijau. Dia akan ulang-ulang-ulang. Sama juga dengan eskalator. Eskalator iaitu tangga bergerak yang kamu boleh dapati di pasaraya atau bangunan yang ada banyak tingkat kan. Tugasnya hanyalah untuk naik dan turun sahaja. Tangga ni berfungsi untuk naik ataupun turun.
Selagi dia boleh berfungsi, dia akan ulang-ulang tugasan dia itu. Naik atau turun tangga. Okey. Jadi, tugasan kamu pada minggu ini, okey, kamu dah tonton video yang cikgu berikan ini. Kemudian cikgu nak kamu buat nota sendiri berdasarkan video yang cikgu dah beri ini. Okey, cikgu dah terangkan apakah itu maksud pengaturcaraan, apakah maksud struktur kawalan pilihan, apakah contoh reka bentuk struktur kawalan pilihan dan ulangan. Okey, kamu tak perlu lukiskan gambar, kamu hanya buat nota sahaja. Okey, contoh macam mana nak tulis nota tadi? Okey, mula-mula kamu kena letakkan tajuk. Apa tajuk kecil tadi? Okey, kemudian kamu terangkan maksud pengaturcaraan. Tulis macam ni. Satu, maksud pengaturcaraan. Kemudian terangkan apakah maksud pengaturcaraan. Yang kedua adalah struktur kawalan pilihan dan ulangan. Okey, terangkan apakah ia. Okey, kamu juga boleh rujuk dalam buku teks muka surat 40. Baik, jika ada sebarang pertanyaan, kamu boleh gunakan grup Telegram. Okey, gunakan voicemail, tanya dan masuk dalam grup Telegram. Okey, cikgu akan jawab soalan kamu. Baik, itu sahaja. Setelah kamu siapkan nota itu, sila hantar ke grup Telegram. Okey, jika lewat hantar tidak ada masalah. Yang penting kamu perlu siapkan tugasan kamu. Okey, cikgu harap kamu boleh faham. Okey, dan kamu boleh siapkan nota kamu itu. Itu saja untuk minggu ini. Okey, kita hanya belajar tajuk struktur kawalan pilihan dan struktur kawalan ulangan dalam pengaturcaraan. Okey, jika ada masalah, sila bertanya pada cikgu. Okey, itu saja. Bye.